Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kekuatan pada saya untuk menghasilkan video dalam rawatan secara Islam. Pada kali ini saya akan kongsikan cara menghasilkan air penawar bagi pelbagai guna. Dan kalau tuan-puan dengar, air penawar ini ada yang dipanggil dengan air jampi, air ruqyah ataupun air bacaan Al-Quran. Air yang kita akan hasilkan ini insya-Allah boleh digunakan bagi tujuan merawat gangguan sihir, gangguan makhluk halus, anak-anak yang nakal, anak-anak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran dan seumpamanya. Ini adalah ikhtiar yang kita boleh lakukan. Semoga ikhtiar yang kita lakukan itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hendaklah yakin bahawa segalanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini saya akan kongsikan cara yang mudah untuk sediakan air penawar, yang mana cara ini saya terima daripada arwah guru yang merawat saya, iaitu Allahyarham Cikgu Ramli bin Taib, yang mana saya telah mendapat rawatan daripada beliau sejak tahun 2005 hinggalah tahun 2012. Dan selepas itu saya meneruskan cara menyediakan air penawar ini sebagaimana yang dia terangkan kepada saya, supaya air penawar yang kita hasilkan sentiasa dalam keadaan baik dan mujarab, insya-Allah. Sila tonton video ini sehingga tamat. Semoga tuan-puan akan mendapat satu gambaran yang jelas bagaimana cara menyediakan air penawar yang berkesan dan mujarab dengan cara yang mudah. Untuk memudahkan pemahaman, saya pecahkan kepada dua cara membuat air penawar ini. Yang pertama, bagi tuan-puan yang belum pernah mendapat rawatan di pusat rawatan An-Naam, yang mana tuan-puan masih belum mempunyai air penawar daripada pusat rawatan An-Naam untuk digunakan sebagai asas. Bagi yang belum ada air penawar, tuan-puan bolehlah gunakan air minuman yang suci yang diletakkan dalam botol sebagaimana yang saya ada di hadapan ini. Botol itu seelok-eloknya botol yang bertutup supaya ianya boleh digunakan bagi jangka masa yang panjang. Dan bagi mereka yang telah pun mendapat rawatan di pusat rawatan An-Naam, biasanya saya akan bekalkan kepada tuan-puan air penawar dalam bentuk botol yang sebegini, yang mana air ini adalah yang telah kita tambah daripada air daripada bekas ini. Cara menyediakan air penawar ini cukup mudah saja, di mana air yang telah kita isi dalam botol seperti ini, kita akan letakkan di bahagian hadapan sebelah kanan hadapan kita apabila kita hendak membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran secara berkumpulan, kita letaklah air ini di bahagian tengah supaya air itu berada di tengah-tengah bulatan. Semasa kita letakkan botol air ini, hendaklah kita buka tudung supaya air itu lebih jelas mendengar bacaan kita. Apabila kita hendak mulakan, untuk pertama kali, seelok-eloknya sebelum kita mula membaca Al-Quran, kita niatkan bahawa bacaan ini ataupun kita doakan semoga bacaan kita ini Allah jadikan air ini sebagai penawar kepada kita nanti. Selain daripada niat, kita juga istighfar 3 kali, selawat 3 kali, baca Fatihah sekali, dan kita akan mula baca Al-Quran. Seelok-eloknya untuk memulakan penyediaan air penawar ini, eloklah kita mulakan dengan bermula daripada surah Al-Baqarah dan berterusan sehinggalah habis ataupun sehingga khatam. Apabila khatam, kita ulang semula daripada surah Al-Baqarah sehinggalah khatam lagi sekali. Jika sekiranya kita ada kelas agama ataupun kita ada kelas pengajian Al-Quran, sama ada kita mengajar ataupun kita sebagai pelajar, kita juga boleh bawa air penawar yang induk ini untuk diletakkan sama ada di hadapan ataupun di tengah kumpulan yang membaca Al-Quran tadi, bergantung pada kesesuaian. Dan apabila kita pulang semula daripada tempat belajar ataupun tempat mengajar Al-Quran, kita boleh sambung balik membaca Quran di mana tempat yang kita berhenti. Atau jika sekiranya sebagai contoh, hari Khamis malam Jumaat kita membaca surah Al-Kahfi, kita juga boleh bukakan air ini sebagaimana yang lain. Dan apabila kita malam berikutnya ataupun pada masa yang berikutnya, kita boleh sambung kembali dengan membaca surah yang kita telah pun sampai ataupun kita berhenti sebelum kita membaca surah Al-Kahfi tersebut. Bermakna kita akan sambung balik kepada tempat yang kita berhenti, supaya
pada satu masa nanti kita akan khatam juga lagi sekali. Proses ini akan berterusan. Lagi lama kita menyediakan air kaedah ini, lagi lama dah air ini mendengar bacaan Al-Quran. InsyaAllah lagi lama dia mendengar bacaan Al-Quran, InsyaAllah ianya akan lebih mujarab. Air penawar yang kita sediakan ini, kita jadikan dia sebagai induk. Apabila kita nak berikan kepada orang lain, ataupun pesakit, ataupun orang yang memerlukan, caranya paling mudah sahaja. Di mana kita hanya perlu tambah dalam botol yang hendak kita beri pada pesakit. Dalam kes ini sebagai contoh, katalah ini botol yang kita nak beri pada pesakit. Kita gunakan air minuman. Sebelum kita tambah, kita keluarkan sedikit air ini supaya memberi ruang untuk kita tambah air penawar daripada botol yang induk. Okay, kita keluarkan sedikit dan kita masukkan air daripada yang induk ini ke dalam air botol air ini, botol air yang kita nak beri pada pesakit. Dan semasa kita nak masukkan, baca bismillah dan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan air yang ini telah pun sedia, ataupun air ini telah pun boleh diberi kepada pesakit. InsyaAllah boleh digunakan sebagai air penawar yang biasa. Apabila pesakit atau keluarga pesakit ingin menggunakan air penawar ini, mereka bolehlah menggunakan dengan cara supaya air ini tahan lama. Jadi cara yang kita gunakan ialah air yang kita beri ini dimasukkan dalam bekas yang besar. Sebelum kita masukkan air ini dalam bekas yang besar, kita letakkan dulu bekas dan isikan air minuman dahulu dalam bekas yang besar. Dan kita letakkan air ini di bahagian atas, lebih kurang setengah cawan. Semasa kita taruh tersebut, kita membaca selawat sebagaimana yang kita maklum, iaitu Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil kita masukkan air ke dalam bekas yang besar tadi. Dan apabila kita masukkan dalam bekas besar tadi, air dalam botol ini telah pun kurang sedikit. Jadi untuk mengelakkan air ini daripada habis, kita gunakan cawan. Kita ambil sedikit air daripada yang telah campur tadi, masukkan semula dalam botol ini supaya air dalam botol ini kembali penuh. Dan apabila kita baca Quran, kita letak kembali air ini di hadapan kita dengan membuka tudungnya. Jadi dengan cara itu, air yang kita bekalkan kepada pesakit ataupun air yang kita beri kepada tuan-puan boleh digunakan untuk tempoh yang lama. Dan sebagaimana yang saya beritahu kepada tuan-puan tadi, air ini tuan-puan hendaklah apabila membaca Quran, buka tudung dia. Ya, jadi air ini akan sentiasa mendengar bacaan Al-Quran. Dan air ini akan menjadi ibu kepada air penawar yang tuan-puan akan guna di rumah nanti, insya-Allah. Dan apabila air dalam bekas besar tadi dah pun habis, kita ulang lagi sekali, maknanya kita letakkan air minuman semula dalam bekas besar dan kita tambah lagi air penawar induk ni di atas. Semasa kita tambah, jangan lupa kita selawat. Dan semasa kita hendak minum, kita masukkan dalam cawan. Dan semasa hendak minum, sebelum minum, selawat 3 kali paling kurang. Dan doa supaya Allah angkatkan penyakit kita. Dari pengalaman saya merawat pesakit, sama ada pesakit yang terkena gangguan sihir, ataupun gangguan makhluk halus, ataupun anak-anak yang nakal, ataupun anak-anak yang menghadapi masalah dalam belajar, proses rawatan memerlukan masa yang panjang dan usaha hendaklah dibuat secara berterusan dan secara istiqamah. Iaitu jika kita beri mereka minum air ini, kita usahalah beri mereka minum air secara berterusan. Inilah ikhtiar yang kita lakukan. Semoga Allah akan mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Dan jika sekiranya tuan-puan ataupun anak-anak yang perlukan air ini keluar daripada rumah, pergi kerja atau pergi belajar, ya, pergi asrama, kita bolehlah masukkan air daripada jak tadi ke dalam botol yang kecil untuk mereka bawa ke sana, supaya mereka boleh terus minum air penawar ini semasa belajar ataupun semasa bekerja. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi video-video lain yang akan diupload pada masa hadapan. Dan bagi mengelakkan tuan-puan tertinggal ataupun terlepas video tersebut, tuan-puan bolehlah tekan butang subscribe supaya apabila ada video yang saya uploadkan, tuan-puan akan mendapat notifikasi dan dapat video tersebut. Semoga video yang saya hasilkan ini memberi manfaat kepada tuan-puan dan juga pada keluarga tuan-puan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.